Menurut Phillips dan Lowenstein 2011, pusat asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak adalah satu istilah yang digunakan untuk semua jenis pendidikan dan perkhidmatan penjagaan awal kanak-kanak. Istilah ini menggambarkan bahawa pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak adalah satu perkhidmatan yang tak dapat dipisahkan. Menurut Rocky Rohaiza 2004, pusat yang dinamakan Taman Asuhan Kanak-kanak iaitu TASKA yang menerima masuk kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun di mana pusat pendidikan ini ditubuhkan untuk memberi peluang kepada ibu bapa yang bekerja mendapatkan perkhidmatan pendidikan yang menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Ada satu berita mengenai pengasuhan iaitu pada 28 November 2021 di mana pengasuh TASKA tidak berdaftar boleh beri kesan psikologi kanak-kanak kerana isu kecuaian, pengabaian dan penjaraan bayi dan kanak-kanak oleh pengasuh Taman Asuhan Kanak-kanak iaitu TASKA dan pusat jagaan seringkali berlaku bagaikan tiada kesudahan. Lebih meruntun hati apabila ada yang tergamak bertindak kejam memperlakukan bayi dan kanak-kanak sehingga meragut nyawa mereka. Mengulas lanjut, Dr. Mariani yang juga Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia berkata, kesan psikologi yang dapat dilihat adalah lebih kepada proses pembesaran dan perkembangan kanak-kanak secara holistik dalam persekitaran fizikal yang tidak kondusif, terutama di TASKA atau tadika tidak berdaftar, kanak-kanak berkemungkinan besar tidak berpeluang untuk bersosial dan mengembangkan kemahiran insaniah mereka. Baiklah, kita teruskan dengan ciri-ciri pelaksanaan pengasuhan berkualiti di TASKA ialah pengasuh yang tetap dan mahir. Bagi saya, pengasuh yang berpengalaman akan menyediakan proses pembelajaran mengikuti perkembangan kanak-kanak pada tahap umur yang berbeza. Pengasuh juga perlu dilatih dengan pengetahuan pendidikan awal kanak-kanak dan perkembangan kanak-kanak terlebih dahulu. Selain itu, pembantu TASKA yang penyayang. Sebagai seorang pembantu TASKA, mestilah kelihatan baik hati, ceria dan minat terhadap kanak-kanak. Pembantu TASKA perlu mempunyai sifat penyayang dan bersetuju untuk menjaga anak-anak walaupun jangka masa yang panjang. Walaupun begitu, pembantu TASKA perlu mempunyai sifat keibuan dengan cara menganggap anak-anak di TASKA itu seperti anaknya sendiri, supaya kanak-kanak selesa dengan pembantu tersebut. Bagi saya, pengasuh dan pembantu TASKA perlulah mempunyai daya tarikan yang boleh menarik perhatian kanak-kanak, seperti apabila kanak-kanak melihat pengasuh dan pembantu TASKA tersebut, kanak-kanak akan berasa gembira dan tenang serta mempunyai keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang lebih dewasa darinya. Kita teruskan dengan pengurusan TASKA yang baik. Apa yang kita tahu? TASKA melebihkan aktiviti berbanding penjagaan. Aktiviti yang dijalankan mestilah sesuai mengikut perkembangan kanak-kanak. Aktiviti yang dijalankan juga perlu mengikut umur kanak-kanak serta mengikut kesesuaian dan kemampuan kanak-kanak. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dijalankan bagi bayi berumur 1 tahun ialah mencari barang dalam bakul. Manakala kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun ialah aktiviti tenggelam dan timbul. Akhir sekali, kanak-kanak yang berumur 4 tahun ialah aktiviti emosi saya. Bertitik tolak daripada itu, TASKA itu juga perlu kelihatan ceria supaya boleh menarik perhatian kanak-kanak. Oleh itu, TASKA itu juga perlu kelihatan menarik dan memenuhi cita rasa kanak-kanak. Dengan cara ini, dapat membuatkan kanak-kanak berasa seronok untuk pergi ke TASKA dengan gembira. Antara contoh-contoh yang menarik cita rasa kanak-kanak ialah bilik ruangan TASKA perlu dihiasi dengan berwarna-warni yang boleh menarik cita rasa kanak-kanak. Bilik ruangan TASKA perlulah sentiasa bersih dari sampah kecil,
mainan kecil dan habuk-habuk. Hal ini demikian kerana taska juga mempunyai bayi. Berkemungkinan besar, bayi tersebut mengutip sampah kecil atau mainan kecil, lalu masukkan ke dalam mulut dan boleh menyebabkan bayi tercekik. Hal ini boleh terjadi pada bayi maupun pada kanak-kanak. Selain itu, bilik-bilik juga mempunyai sistem pengudaraan yang baik, seperti beberapa tingkap dibuka untuk udara segar dan cahaya matahari untuk masuk ke dalam agar oksigen yang dibekalkan mencukupi. Selain dari persekitaran taska, sekeliling bilik yang terdapat di dalam bilik juga perlu dititik beratkan. Sekeliling bilik yang saya maksudkan ialah perabot. Di dalam bilik aktiviti taska, elakkan meletakkan perabot. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak terhempap oleh perabot tersebut. Di dalam bilik aktiviti taska, perlu meletakkan permainan yang bersesuaian, seperti soft toy, Lego yang bersaiz besar dan permainan apa sahaja yang bersaiz besar. Hal ini kerana tidak mahu kanak-kanak tercekik atau tertelan permainan yang bersaiz kecil. Antara kes atau isu yang kita dengar berkaitan dengan pengasuhan kanak-kanak baru-baru ini ialah tentang kes penderaan kanak-kanak autism di Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism di Bandar Baru Ampang, Selangor. Daripada kes ini kita dapat lihat bahawa kesedaran rakyat Malaysia tentang pentingnya memilih pengasuh atau penjaga kanak-kanak yang berdaftar dan diiktiraf adalah sangat rendah. Kenapa pentingnya memilih pengasuh atau penjaga kanak-kanak yang berdaftar dan diiktiraf? Ini adalah bagi menjamin keselamatan jasmani, rohani dan emosi kanak-kanak itu. Begitu juga kita melatih bakal-bakal pengasuh tentang ciri pengasuhan yang berkualiti dan cara mengasuh kanak-kanak dengan sebaiknya supaya tidak berlaku kes seperti penderaan ini daripada berlaku di masa akan datang. Kemudian kita teruskan dengan ciri-ciri pelaksanaan berkualiti di taska. Apa yang kita tahu, keperluan bagi di taska sangatlah berbeza dengan keperluan di tadika. Hal ini kerana tadika dibina antara umur 5 hingga 6 tahun, manakala taska pula dibina untuk bayi dari lingkungan kosong hingga 4 tahun. Namun begitu, apakah ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang guru di prasekolah? Yang pertama, guru prasekolah sentiasa bertenang apa jua keadaan, terutama untuk mengawal perilaku kanak-kanak. Yang kedua, guru prasekolah juga perlulah kreatif. Hal ini kerana kanak-kanak tidak menggunakan buku sahaja, malah akan menggunakan teknik atau alat bantuan mengajar yang boleh membuatkan sesi pembelajaran menjadi lebih seronok. Kesimpulannya, pengasuhan berkualiti di taska bergantung kepada kualiti pengasuh itu sendiri. Sekiranya pengasuh memiliki kelulusan diploma atau ijazah pendidikan awal kanak-kanak yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pasti mereka tahu cara yang betul dalam mengasuh kanak-kanak. Bukan itu sahaja, mereka juga mestilah memiliki kelayakan seperti kursus asuhan permata ataupun memiliki pengalaman dalam penjagaan kanak-kanak. Paling tidak punlah. Dengan itu, pengasuhan yang berkualiti di taska dan tadika dapat dicapai. Contohnya, persekitaran yang bersih, kanak-kanak dapat bermain dengan selamat dan makanan yang seimbang mengikut peringkat umur kanak-kanak yang dijaga menjamin tumbesaran yang baik. Memiliki sijil pertolongan cemas juga penting bagi seorang guru dan pengasuh. Ini kerana sekiranya terjadi sesuatu yang tidak dijangka seperti kanak-kanak tersedak susu atau mereka terluka, jadi guru atau pengasuh tidak akan panik. Malahan mereka mengawal keadaan dengan cepat dan tenang bagi menjamin keamanan kanak-kanak yang lain yang berada di taska atau tadika tersebut. Contohnya, memastikan tadika atau taska memiliki peti pertolongan cemas dan juga pemadam api sebagai langkah berjaga-jaga. Dengan itu, keselamatan kanak-kanak di tadika atau di taska dapat dijamin kerana memiliki guru dan pengasuh yang bijak dan berkualiti.